akad doman dan kafalah ni dia muamalah yang ada 3 pihak. Jadi unik sikit akad ni. Selalunya akad biasa, kalau akad muamalah lain dia ada hanya 2 pihak saja, 3 pihak yang berlainan lah kan. Iaitu satu penanggung tu yang jamin tu lah, yang kedua yang ditanggung tu yang berhutang tu, yang tak mampu bayar tu. So yang ketiga tu penerima tanggungan, iaitu penghutang tu. Dia tanpa akad, maksudnya orang yang datang nak menanggung tu dia tidak perlu ada ijaz kabul. Maksudnya dia boleh hanya berikrar sebelah pihak dia saja. Betul. Kalau dia cakap saya nak tanggung hutang sebulan-sebulan kan, tak perlulah sebulan-sebulan tu dia nak kena kabul pula, saya terima dia tu, tak perlu. Dia satu pihak dia pun boleh. Akad ni akad termasuk dalam kategori akad sosial. Akad sosial tu akad yang tolong menolong lah. Nama kalau Arab dia tabarru'ah. Tabarru'ah ni bukan komersial. Kenapa insurans tu diharamkan dalam Islam? Taqi an-Nabhani ni dalam buku dia mengharamkan insurans ni kerana orang insurans ni dapat untung daripada orang yang masuk insurans kan. Memang tak boleh lah, sebab akad daripada awal tu akad ni sebenarnya akad tabarru'ah. Domanah dengan kafalah ni dia adalah akad tolong menolong. Jadi dia buat bisnes, maknanya dia dah salah daripada awal lah. Satu lagi yang tadi lah, tak cukup rukun tadi kan. Dia tak cukup rukun siapa yang tadi tu, penanggung tu insurans, kira insurans. Yang ditanggung tu adalah peserta, yang menerima tanggungan pun peserta. Dia macam orang-orang yang sama juga kan. Dia tak ada, kalau ikutkan kita tadi tu lain-lain kan. Tak cukup lah rukun dia. Domain ni selagi sebulan ni tak bayar, dia tetap ada tanggungjawab untuk melunaskan lah hutang apa ke. Yang ni berhutang dengan si B kan. Lepas tu tamat tempoh dia, Dato' tempoh dia tak boleh nak bayar kan. Tentu kan okey kan. So dia ni tak boleh bayar. Jadi sisi ni datang, penjamin ni sisi datang untuk tanggung lah. Jadi penjamin kepada A ni dibayarkan lah. Jadi kat sini skema dia ni penjamin tu domain lah. Penjamin, yang ni dijamin, yang ni yang terima jaminan kan. Jadi sini ada 3 pihak, 1, 2, 3. Ni akad domanah kan. Akad domanah ni kalau dalam insurans, siapa yang dijamin, siapa penjamin, siapa yang terima jaminan. Jadi ni kalau dalam insurans yang terima jaminan tu peserta lah kan, polisi ketua polisi tu kan. Jadi dia peserta ini. So siapa yang penjamin Fury lah ni, insurans kan, insurans. Lepas tu yang dijamin siapa? Yang dijamin peserta. Tapi sebenarnya yang ada peserta ni sebenarnya hutang. Tapi sebabkan belum ada hutang lagi, hutangnya belum ada, jadi ni yang dijamin ni tidak ada. Cuma ada janji je. Janji kalau kau ini sakit, kalau kau mati, kalau kau cedera, hanya janji saja. Dalam muamalah Islam, janji ni tidak sah. Objek akad dia tidak sah. Sebab objek akad harus barang ataupun jasa. Ataupun jasa servis lah. Jadi dua-dua ni tak ada. Dia cuma ada janji dulu kan. So ni dah tak ada. Si penjamin pula, kalau biasa kan kalau kita hutang, orang lain yang akan datang menjamin bayar tu mesti duit dia kan. Ada ke dia ambil duit daripada orang yang jamin tu tak kan. Jadi penjamin ni dia pakai duit dia lah. Tapi kat sini insurans, penjamin ni insurans pakai duit insurans ke? Insurans pakai duit peserta jugalah kumpul tu kan. Peserta juga yang dikumpulkan. Jadi sebenarnya peserta, jamin peserta, jamin peserta dan terima apa peserta. Jadi dia punya rukun akad ni tak rukun ni tak cukup lah. Jadinya akad dia batal lah insurans ni. Di Kendam ni nak buat hukum penjaminan hutang, bab yang ke-14. Itu dia cakap pasal jaminan hutang. Yang ni penjaminan hutang, kafalah ataupun doman. Jadi ada beza lah jaminan dengan penjamin ni. Jaminan tu barang, gadai tu barang. Sekarang ni orang yang jamin. Macam orang yang berhutang tu dia tak ada barang untuk nak menjamin hutang dia tu kan. Nak menggadaikan barang pun tak ada. Jadi dia minta orang perseorangan untuk menjamin hutang dia. Lepas tu target materi tu nombor 1, memahami definisi kafalah dalam kurungan doman secara mendalam. Nombor 2, memahami rukun dan syarat dalam kafalah secara mendalam. Nombor 3, memahami status hukum penerapan kafalah pada perbankan. Nombor 4, memahami status hukum penerapan kafalah pada insurans.
Definisi kafalah. Al-kafalatu hiya dhammu dhimmati domini ila dhimmati madmuni anhu fi iltizami haqqi ay fi dain. Kafalah atau doman adalah penggabungan tanggungan pihak penjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajipan untuk menunaikan hak, iaitu hutang. Dia macam serabut juga kan, faham? Ni contoh dia macam ni lah, kafalah ataupun doman. Kafalah kalau diikutkan kata sama je, lebih kurang, tapi ada beza sikit. Apa dia? Kalau kafalah yang orang yang menjamin tu dia menjamin duit macam harta kan, dipanggil doman lah selalunya. Kalau kafalah orang yang menjamin perorangan, macam contoh kalau ada orang yang kes polis kan, nanti polis tu ada dia minta jamin orang kan, dia hadir ke, dia apa ke, untuk jamin orang, bukan jamin harta. Itu panggil kafalah. Kafalah bin nafsi orang. Kafalah bil mal ni nama dia doman. Selalu macam tu lah dipanggil. So contoh yang pasal Cik Agus ni, Cik Agus membeli motornya si Ibrahim sebesar 10,000 secara kredit. Agus tidak memiliki jaminan yang macam semalam gitu kan, dia tak ada jaminan atas hutang kredit jual beli tersebut. Maka Agus boleh menjadikan Kamal, orang lain kawan dia lah, sebagai penjamin atas hutang kredit motor tersebut. Maka jika Agus tidak mampu melunasi hutang tersebut, maka bolehlah bagi Ibrahim atas izin Agus untuk menagih kekurangan hutang kredit motor tersebut kepada Kamal. Jadi dia minta hutang ni dekat Kamal, kalau si Agus ni tak boleh nak bayar kan. Itu faham kan? So dia punya perbezaan antara kafalah dengan yang sebelum ni, jaminan barang. Dalilnya dalam Al-Quran surah Yusuf 72, penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan piala raja dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Itu ada perkataan menjamin terhadapnya. Sebenarnya dia punya yang dia sebut kat sini, dia kata siapa yang dapat cari piala ni, itu sebenarnya akad jualah kan, akad jualah, siapa yang dapat cari dapat dia. Tapi orang yang cakap ni, orang yang buat pengumuman ni, dia kata kalau hadiah tu aku yang menjamin, kalau korang mungkin tak dapat ke apa, dia yang menjamin terhadap yang dapat makanan seberat beban unta tu lah. Ni sebagai penjamin lah. Yang dalil yang kedua daripada Sunan Al-Bukhari, Nasa'i, Ahmad. Lalu didatangkan kembali jenazah yang ketiga dan mereka berkata, ya Rasulullah, solatkanlah mayat ini. Nabi SAW bertanya, adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab, tidak. Nabi SAW bertanya, apakah ia memiliki tanggungan hutang? Mereka menjawab, ya, hutang 3 dinar. Nabi SAW berkata, solatkanlah teman kalian itu. Macam suruh solatlah sendiri, Nabi tak solatkanlah kan. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, solatilah dia, panggil Rasulullah SAW solat kan. Wahai Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi SAW menyolatinya. Dia jadi penyamin lah kepada hutang si mayat tu. So rukun kafalah dia ada selalu rukun selalu 3 je kan. Pelaku akad, objek akad dengan ijab kabul. Yang ni rukun kafalah ni ada 5 yang 5 ni 5 rukun lah dekat. Satu, dia punya terms ni tak apalah, kita sambil lalu lah kan. Okay, nombor 1 domain tu orang yang menjamin lah. Yang kedua, madmun anhu, pihak yang dijamin. Nombor 3, madmun lahu, pihak yang menerima jaminan. Nombor 4, madmun, suatu yang dijaminkan, hutang tu lah. Nombor 5 tu sirat, ungkapan ikrar. Kafalah ni adalah dalam kategori akad tabaru'ah, akad sosial. Dia perlu hanya ikrar saja, ikrar daripada satu pihak je. Itu pun dah sah lah. So daripada tadi tu yang cerita pasal Nabi tu kan, yang cerita dalil tadi tu kan, kalau dikatakan domain tu siapa? Domain tu yang menjamin tu siapa? Abu Qatadah lah kan. Abu Qatadah dia mengaku dia nak menjamin kan. So domain tu Abu Qatadah. Nombor 2 tadi madmun anhu tu siapa yang dijamin, siapa yang hutang tu, si jenazah lah kan. Okey, kita dapat dah rukun kedua. Rukun ketiga, madmun lahu, pihak yang menerima jaminan, iaitu siapa yang pemilik hutang tu lah.
Yang pemilik hutang tu nama dia tak adalah tulis sini kan, tapi dia adalah awak ni. Okey, yang keempat tu madmun. Madmun tu hutang dia tu lah 3 dinar tu. Sebesar mana kan hutang tu. Yang kelima ialah ijab kabul. Bukan ijab kabul, rezeki sirat dia ikrar lah daripada Abu Qatadah. So 5 rukun ni terpenuhi, jadi sahlah akad rukun kafalah ni. So daripada kalau ikutkan ni formula dia, aplikasi kepada perbankan ni, dalam dunia perbankan, transaksi penjaminan kafalah ni dikenal istilah dia sebagai bank garansi. Bank garanti lah, garanti bank. Pemilik, macam contoh lah ni, contoh aplikasi macam mana. Okey, nombor 1, pemilik projek. Cerita dia, pemilik projek yang akan membangun sebuah bangunan tertentulah, menyediakan proses pembangunan kepada pihak kontraktor. Okey, dia dah deal lah dengan kontraktor ni kan, nak buat bangunan tu kan, satu bangunan tu. So agar kontraktor memenuhi komitmen pembangunannya, pihak pemilik projek mensyaratkan agar kontraktor memiliki penjamin, iaitu memiliki bank garanti, BG. Okay, nombor 3, dalam ketentuan BG tersebut, pihak bank akan menjadi penjamin bagi pemilik projek untuk menggantikan semua kerugian jika kontraktor melakukan tidak prestasi lah, tidak sampai prestasi, jalan ke apa ke kan. Nombor 4, pihak bank sebagai penjamin menetapkan sejumlah fee tertentu kepada pihak yang dijamin, kontraktor. Kontraktor ni kena bayar fee lah something untuk dijamin. So macam mana hukum dia kalau kita nak terapkan yang ke dalam 5 rukun tadi lah kan. So kalau dia ikut sini senario ni, nombor 1, domain ni, siapa domain, siapa yang menjamin. Kalau siapa yang menjamin ialah bank lah kan, bank yang menjamin. Yang kedua, madmun anhu ni, siapa yang dijamin, kontraktor kan. Yang nombor 3, siapa madmun lahu, yang menerima jaminan. Menerima jaminan tu adalah pihak pemilik projek. Yang keempat, madmun, sesuatu yang dijamin. Apa yang dijamin? Nilai projek tu lah, berapa besar, juta tu kan. So ikrar dia apa? Ikrar dia tadi lah bank garanti tadi. So 5 akad ni adakah terpenuhi? Kalau ikut kat sini terpenuhi. Tapi adakah kalau ikut hukum syarat dia pula, hukum wadi dia, kita kena tengok lagi dengan syarat dia. Ada lagi dia letak syarat lagi kat situ kan, kalau ingat. Dalam transaksi BG tersebut ternyata ada syarat haram yang dimasukkan ke dalam akad, iaitu pihak penjamin bank tu meminta fee kepada pihak yang dijamin, kontraktor. Adanya fee tersebut hukumnya adalah haram kerana masuk kategori riba. Atau hutang piutang kalau lebih dia adalah riba kan. Hukum court kan, sebelum ni ada cerita pasal hukum court kan. So ada pinjaman yang berlebih tu adalah haram. Jadinya Rasulullah ni dalil yang Ibnu Majah. Rasulullah SAW ditanya seorang lelaki dari kami yang meminjamkan kod harta kepada saudaranya, lalu saudaranya memberikan hadiah kepada lelaki itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian memberikan pinjaman lalu dia diberi hadiah atau dinaikkan ke atas kenderaannya, maka janganlah dia menaikinya atau janganlah menerima hadiahnya, kecuali hal itu sudah menjadi kebiasaan sebelumnya. Kesimpulan dia, hukum wadi ni hukumnya fasad. Bank garanti hukumnya fasad atau tidak sah kerana ada cacat dalam syaratnya. Kalau nak sah, kena buanglah tadi syarat yang fee tu. Kalau fee tu tak ada, baru sah. Tapi dia sanggup ke bank nak bagi free kan. So penerapan, itulah penerapan macam mana kita nak menerapkan apa tu kan, hukum kepada kafalah ni. Yang kedua pula, penerapan kafalah pada insurans. Dalam praktik insurans, pihak insurans akan menjadi penjamin, penanggung kepada peserta lah. Macam kat sini nasabah kan, pihak yang tertanggung tu peserta tu. Dalam perjanjian insurans, pihak tertanggung berkewajipan membayar sejumlah premi biaya pertanggungan kepada pihak insurans. Dia macam memang ada bayar lah kan peserta ni. Jika pihak tertanggung mengalami musibah, kematian, kecelakaan, maka pihak insurans berkewajipan memberi sejumlah biaya pertanggungan sesuai dengan nilai yang sudah disepakati. Okey, macam mana hukum dia? Sama juga yang macam tadi, masukkan kepada 5 rukun tadilah. Ada tak? Cukup tak? Kalau tak cukup rukun ni, tak sah lah. Macam tu. Senang kan? Okey, nombor 1 domain. Domain tu penjamin, yang menjamin lah. Adakah insurans? Okey, kita query dulu KIV, insurans. Okey, nombor 2 madmun anhu, siapa yang dijamin? Siapa yang dijamin tu sebenarnya tidak ada, sebab benda tak ada lagi. Madmun lahu, siapa pihak yang menerima jaminan. Dekat sini dia kata para nasabah insurans tu lah kan. Nombor 4 madmun, apa yang sesuatu yang dijamin.
Jawapannya tidak ada. Belum ada lah, maksudnya tidak ada tu belum ada. Macam contoh apa yang ada tu, maksudnya kematian ke kecederaan ke apa ke, dia benda tu belum pasti. Ikrar dia, jawapannya tidak ada ikrar. Pihak yang menjamin tu pun sebenarnya bukan insurans, sebab duit yang menjamin ni sebenarnya orang yang mengeluarkan duit. Tapi insurans ni dia pakai duit, bukan duit daripada insurans, dia ambil daripada siapa yang bagi apa ni, peserta-peserta yang letak duit kan. Duit tu sebenarnya daripada peserta insurans tu sebenarnya. So dekat sini banyak rukun yang tak cukup, nantinya insurannya punya batal atau tidak sah kerana ada rukun doman yang tidak terpenuhi. So sebenarnya yang kalau kata penjamin tadi tu, penjamin tu bukan insurans, penjamin tu adalah para peserta tu sendiri. Peserta tu sendiri yang menjamin peserta sendiri. Dia macam Nani? apa tu kan? Tak betul lah. Sepatutnya orang yang kita tadi tu, penjamin tu orang lain, yang dijamin tu orang lain kan. Dia pendapat tu orang lain. Summary dia, akad doman dan kafalah ni, dia muamalah yang ada 3 pihak. Dia macam seorang yang berhutang tu, dia hutang pada yang penghutang tu, dia berhutang, lepas tu saat tempoh, jatuh tempoh, dia tak boleh nak bayar kan. Bila dia tak boleh nak bayar tu, datanglah seorang untuk menanggung hutang dia pula. Jadi 3 pihak yang berlainan lah kan. 3 ni orang different kan. Sebenarnya dia tanpa akad, jadi dia boleh hanya berikrar sebelah pihak dia saja. Macam tadi yang pasal buku tadah tu kan, dia cakap saya tanggung untuk si mati punya hutang kan. Si mati tu tak ada pun balas balik kabul dia kan. Cuma sebelah pihak pun pisah lagi. So ini akad ni termasuk dalam kategori akad sosial. Akad sosial tu akad yang tolong menolong lah. Nama kalau Arab dia tabarru'ah. Tabarru'ah ni bukan komersial. Domanah dengan kafalah ni dia adalah akad tolong menolong. Jadi dia buat bisnes, maknanya dia dah salah daripada awal lah. Satu lagi yang tadi lah, tak cukup rukun tadi kan. So yang kafil tu, kafil dia punya orang yang kafalah tu, orang dia kafil. Kalau yang domanah tadi, orang dia domin. Jadi dia berbeza kat situ lah. Dia hadirkan untuk membayar hutang, dia selesai lah tanggungjawab dia. Kalau bila dia dah jumpa dengan tu tapi dia tak bayar juga, itu bukan masalah si kafir tu lah. Tugas dia hanya menghadirkan si sebulan tu kan. Kalau domain ni, selagi sebulan ni tak bayar, dia tetap ada tanggungjawab untuk melunaskan lah hutang apa ke. Itulah beza dia. Okey. Yang pentingnya orang yang nak buat hutang ni, kita kena tahu dulu 3 syarat. Nak berhutang ni untuk apa, orang yang nak menyain tu kan. Tanyalah dulu hutang ni untuk apa. Yang penting dia nak, satu, dia ada niat nak bayar. Yang kedua, dia mampu nak bayar. Yang ketiga tu, dia adalah dalam perkara yang darurat ataupun perkara yang asasi lah kan. Kalau tak ada yang 3 tu, tak payahlah aku nak sign lah, jadi kerentor sangat kan. Jadi itulah. Jadi kita kena tahu lah siapa yang kita sebenarnya tahu karakter orang yang nak meminjam ni lah. Kalau karakter dia memang jenis orang yang dipercayai, kita pun ialah sebab dia hutang-hutang ni kan, kita sebenarnya akad tabarru'ah tolong menolong. So kita tolong menolong jugalah, jangan bagi dia buat. Kalau dia suka meminjam untuk pergi buat benda pelik-pelik tu, kita pun janganlah tolong dia kan. Kita bagi je setakat apa yang kita mampu je lah. Macam kata dia nak pinjam RM10,000, kita tahu dia jenis tak bayar macam ni kan. Aku cakap baik-baik je lah, aku bagi je lah 100, dia tak payahlah bayar, ambil je lah, itu je aku ada kan. Setakat yang kita mampu, kita tak payah nak minta balik lah macam tu.